Abdul Rahman bin Auf, harta dia nak macam mana, semua dia bagi dekat Nabi, tak ada apa. Jadi dia jutawan. Sampai timbul cerita dia ni masuk syurga tapi lewat sebab harta banyak. Sampai timbul cerita macam tu. Tuan-tuan, sebab dia hitung harta dia banyak, timbul cerita. Tak tahu cerita tu main mana. Tapi dia punya iman, tuan-tuan tengok, Abdul Rahman bin Auf. Sahabat-sahabat pergi rumah dia. Dia keluar daripada bucuk dapur rumah dia tu, dia bawa roti, sambil air mata ni duk mengalir ke pipi dia, menangis. Dia letak roti depan sahabat ni, makan pun sambil duk menangis. Sahabat tanya, wahai Abdul Rahman, kenapa hang tak suka ke kami mai rumah hang ni? Tidak, dia kata. Habis tu hang menangis pasal apa? Aku menangis kerana roti yang aku sediakan untuk kalian begitu lembut, yang tidak pernah dijamah dan dimakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia nampak iman dia. Makan roti yang Nabi tak pernah makan, teriak. Kita minta darah kepala kambing, kepala sapi. Bismillah pun tak. Bukan kata ingat kat Nabi, bukan kata nak teriak. Dia tambah sampai tak ambil yang zuhur. Makan. Nampak? Itu beza dia. Tuan-tuan. Sebablah kita ambil ibrah macam mana sahabat-sahabat yang dijanjikan syurga. Sahabat-sahabat yang mati syahid. Jauh keimanan mereka. Sampai Nabi boleh iktiraf mereka sebahagian daripada Nabi. Ada seorang sahabat, tuan-tuan sekalian. Kalau tuan-tuan sekalian pergi di Bukit Uhud. No. Kalau ada orang pergi umrah tu, mesti melawat punya Bukit Uhud, mereka bawa pergi. Tuan-tuan tengok dalam pagang tu. Pagang Bukit Uhud tu. Ada tanah perkuburan. Banyak tanah perkuburan dalam pagang. Kubur banyak ujung tu. Hak di kepala tempat kita duduk ni, dia ada 3 kubur. Di situ ada kubur Hanzalah. Hanzalah ni seorang sahabat Nabi SAW yang keluar dari medan Uhud. Keluar berperang. Ketika mana dia baru kahwin, tidur dengan bini. Tidur dengan bini, bunyi-bunyi hayya ilal jihad, seruan jihad tu, dia pegang pedang tu terjun ke tingkap. Masuk medan perang, mati, gugur, mati syahid. Waktu jenazah dia nak diselenggarakan oleh sahabat, waktu angkat tu turun hujan daripada langit. Turun pula tempat diri dia yang basah. Tangan lain tak ada hujan. Semua pakai heran. Tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun sebut, dia kata itulah jenazah Hanzalah. Yang mana datangnya seruan jihad, dia tengah tidur dengan bini. Tak ada nak mandi junub. Dia terjun kat tingkap tu, tak ada mandi junub. Jadi malaikat turunkan hujan daripada langit, mandi junub untuk diri dia. Malaikat tolong mandi junub, tuan-tuan. Tu ahli syurga hak lepas. Tu contoh. Bukan pasal kena mandi jenazah dia, mandi kerana janabah. Dia tidur dengan bini, terjun kat tingkap, tak sempat nak mandi. Tu bersegeranya bila datang seruan jihad. Di sebelah tu Sayyidina Hamzah, di ujung tu ada satu kubur, nama dia Julaibib. Julaibib ni jarang-jarang disebut dan tidak terkenal di kalangan golongan Ansar. Tanda sekalian, Julaibib, saya nak cerita apa? Saya nak cerita ni pengiktirafan Nabi ni yang menyebabkan dia boleh terlepas terus ke syurga. Dah lah dia tu gugur syahid. Satu istimewaan. Yang kedua Nabi sebut ni kalimah ni. Tuan-tuan, Julaibib ni dia ada 5 sifat. Kalau tuan-tuan buka dalam sirah, ada setengah riwayat dia kata ada 5 sifat. Pertama, dia pendek. Minta maaf no, takut terkena. Pertama, dia pendek. Badan dia pendek. Yang kedua, muka dia bengis. Kulit agak hitam dan bengis. Dah tak lawa. Muka garang pula tu. Yang keempat, yang ketiga, miskin. Yang keempat, tak tahu keturunan daripada mana. Orang lain ada juga. Bani Muttalib, Bani Hashim, Bani Quraizah, Bani Qainuqa. Dia ni tak tahu keturunan mana. Satu lagi suara garau, tak apa sedap. Semua benda tak elok ada kat dia. Jadi tuan sekalian, sebelum berlaku perangan Uhud, ada satu keluarga
semawa seorang anak dara dia yang jelita, yang cukup lawa kepada Nabi. Keluarga ni semawa anak dara ni untuk Nabi. Nabi mengaku, tak apa. Nabi kata. Jadi mereka ni duk ingat Nabi nak berkahwin dengan anak dia. Jadi dia setujulah seronok. Akhirnya Nabi sebut, aku mengaku tu bukan nak terima anak kamu sebagai isteri aku, tapi nak terima anak kamu dikahwinkan dengan seorang sahabat aku. Pak dia ni bila dengar kata, ingatkan Rasulullah nak memperisterikan anak dia. Rupanya nak bagi dekat sahabat nama dia Julaibib. Dia kata kalau lagu tu nak kena balik bincang dengan bini aku dulu. Nanti balik bincang dengan bini dia. Bini dia kata apa? Aku rela tukar leher aku dengan Julaibib. Mana apa? Dia sanggup mekat tengkok aku pun tak apa. Tobat aku tengok menantu dia tu. Tu maksud dia. Sebab apa? Sebab 5 sifat ni lah. Minta maaf lah kita berkenaan kata sahabat ni huduh. Tapi rupa dia kurang. Dengan pendeknya, dengan miskinnya. Semua ada dekat dia. Tapi iman dia, tuan-tuan sekalian, hanya malaikat di langit yang tahu. Iman dia dengan Allah dan Rasul, hanya malaikat di langit yang tahu. Manusia tak tahu. Macam contoh Uwais Al-Qarni. Hanya malaikat di langit yang tahu. Manusia tak kenal dia siapa. Itu dia. Ini kehebatan dia. Jadi bila bincang dengan bini dia tak mau lah. Dia kata, ganti tempatan tengkuk aku pun tak apa. Jadi bila tolak pinangan ini, bila mak dia tolak, dengar dia bincang dengan pak ni, anak dara dia dengar dalam bilik. Bila anak dia dengar dalam bilik, anak dia panggil, wahai ibu, wahai ayah, duk berbalah benda apa ni? Pak dia cerita, kata sebenarnya, pak ingatkan Rasulullah nak nikah dengan hang. Rupanya Rasulullah nak kahwinkan kamu dengan Julaibib, sahabat dia. Yang rendah, yang kurang handsome, sebagainya lah, yang miskin. Jadi mak hang tak mau lah. Anak dia baca sepotong ayat Al-Quran yang berbunyi. Dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana limu'minin wa la mu'minatin idza qadallaha wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Ayat ni anak dia baca. Dan tidak patutlah bagi lelaki yang mukmin dan juga wala mu'minatin, perempuan yang mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasul, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sesuatu ketetapan, tidak ada bagi mereka pilihan dalam urusan mereka, makna tak boleh tolak. Bila Allah dan Rasul dah tetap suruh sesuatu, tak ada jalan yang boleh tolak benda yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Jadi anak dia kata, wahai ibu, wahai ayah, aku terima lamaran Nabi untuk sahabat dia yang bernama Julaibib. Anak ni comel. Bila dia baca Al-Quran ini, baru mak pak dia sedang. Rupanya sesuatu perkara yang ditentukan Allah dan Rasul merupakan ketetapan yang terbaik dunia akhirat. Lalu Nabi SAW dengar perkhabaran, bapak dia pergi cerita kat Nabi, kami setuju. Maka kahwin lah. Bila dikahwinkan Julaibib, maka Nabi baca doa ni. Tuan-tuan dalam Sahih Muslim pun ada. Nabi baca, Allahumma subba alaiha al-khaira sabba wa la taj'al 'aishaha kaddan kadda. Nabi baca doa ni. Doa apa? Tuan-tuan? Doa yang Nabi minta ini, yang pertama Nabi minta kebaikan untuk keluarga ni. Yang kedua, Nabi minta rezeki yang bersangatan luas. Murah rezeki untuk mereka dua. Sebab miskin. Tuan-tuan, kahwin. Bila kahwin 2 tahun lama, berlaku perang Uhud.
antara yang keluar berjihad dengan Nabi SAW adalah Julaibib. Tuan-tuan, berlaku. Tuan-tuan beritahu no? Yang mana diarahkan Nabi tentera pemanah jangan tinggal bukit. Dah tengok dah musyrikin kalah apa semua dah. Nampak sahabat pun duk bagi ghanimah. Jadi tentera pemanah ni diturun. Turun musyrikin Mekah ada strategi. Musyrikin ada strategi, mereka berpatah balik. Bala tentara dia kepung bukit ini, ambil alih bukit pemanah itu dan mula memanah ke arah baginda Nabi SAW. Dan kita baca dalam sirah bagaimana Nabi terkepung. Keliling Nabi terkepung. Bila tengok ada Nabi terkepung dan perkhabaran mengatakan Muhammad dah wafat, ini musyrikin bawa cerita. Jadi nak bagi lemah semangat sahabat ni. Waktu itulah Nabi jatuh dalam, ada setengah kata perigi, ada setengah kata lubang Nabi jatuh. Tulang rusuk ni Nabi, otak patah, gigi patah. Dan tentera pemanah musyrikin ni bila panah tu, di busur tu dia ada besi. Serepih besi kena di batu tu melantun, lekat di kepala Nabi. Waktu tu darah keluar, basah wajah Nabi. Sahabat mula bangun buat benteng. Tak mau bagi Nabi cedera. Berapa ramai dia dengan sahabat yang buat benteng tu, gugur syahid. Jatuh seorang. Panah bukan main sekeping dua, maklum oi. Seorang sekali ditarik, tiga. Beribu mari panah. Sahabat yang buat benteng tu habis pekat gugur syahid. Bangun yang lain pula buat benteng. Selamatkan Nabi. Ada di kalangan sahabat cuba cabut besi yang lekat di kepala Nabi ni. Dengan gigi mereka cabut tu, tarik besi tu tak keluar. Gigi mereka patah. Tu nak cerita kata tengok. Besi yang lekat tu dalam tak dalam di kepala Nabi. Sahabat cuba cabut. Cabut gigi mereka. Besi lekat di kepala Nabi lagi. Maka Nabi bawa diri. Berlindung di dalam satu gua di pertengahan gunung Uhud tu. Bukit Uhud. Sampai hari ni dia berkata wangi gunung tu. Lubang tempat Nabi bersembunyi tu. Gua itu. Sekarang mereka palam dengan simen, tak boleh masuk dah. Jadi dalam banyak-banyak ni, duduk tengah, duduk panah ni, Julaibib ini meluru ke arah musuh. Tuan-tuan bayangkan, orang tembak peluru duduk main kat kita, kita redah pi. Boleh gagah. Bukan sebarangan orang nak berani lebih tu. Orang tembak peluru, beribu mari kita boleh bangun ke redah. Dia redah pi tu, dan lagi bunuh 7 orang. Tuan-tuan bayangkan, kehebatan dia. Dah lah pendek. Tak tinggi, tapi dia mampu dengan kekuatan iman dia. 7 orang tumbang habis semua. Lah kali musyrikin Mekah panah, bunuh dia. Waktu selenggara jenazah-jenazah di Uhud itu, Bukit Uhud, diangkat semua, Nabi tanya. Seorang Nabi tanya. Mana di kalangan sahabat yang gugur syahid? Dia baca kata nama ni. Satu. Nama Julaibib dia tak sebut. Sedangkan dia tak ada, Nabi tahu dia tak ada. Sebab nama ni kurang terkenal. Dan tuan-tuan pun tak biasa dengar kadang-kadang tu nama ni. Kadang tu pi umrah pun pi kawasan Bukit Uhud, jarang orang nak cerita tentang Julaibib ni. Orang nak cerita Sayyidina Hamzah. Orang cerita Nabi luka. Julaibib ni kubur ujung tu, depa tak cerita. Tuan-tuan, Nabi kata pi cari lagi, ada lagi. Di kalangan kalian yang terbunuh. Siapa dia? Nabi sebut Julaibib. Pergi cari-cari di bujur cerun. Rupanya dia tersungkur jatuh di celah batu. Di keliling dia ada 7 orang bala tentera musyrikin. 7 orang, dia bunuh semua. Nabi kata dia dah bunuh mereka 7 orang. Baru mereka bunuh dia. Nabi sebut. Tuan-tuan, bila jumpa, Nabi pergi pegang jenazah dia, Nabi angkat sandak di bahu dia. Nabi kata apa? Ni. Api neraka tak makan dah. Nabi kata, huwa minni wa ana minhu. Ini perkataan Nabi. Nabi ulang 3 kali. Huwa minni wa ana minhu. Huwa minni wa ana minhu. Dia daripada aku dan aku daripada dia. Nabi iktiraf. Allahu Akbar. Aku adalah dia, dia adalah aku. Itu maksud dia. Nak kata apa? Satu pengiktirafan yang tiada pada sahabat lain. Dia adalah aku adalah dia. Huwa minni wa ana minhu.
Dan Nabi pegang jenazah dia, Nabi angkat sendiri. Nabi tak bagi mana-mana sahabat angkat jenazah dia. Nabi angkat sendiri. Sampailah Nabi masukkan ke liang lahat. Nabi sendiri yang urus. Allahu Rabbi. Rasulullah urus jenazah, tuan-tuan. Api neraka mana nak makan, nak tanya. Ni orang yang lepas pada azab. Nabi angkat. Disemadikan. Nabi sendiri yang memuliakan dia. Tak ada dalam sirah lain Nabi sebut macam tu kat sahabat lain. Ana huwa minni wa ana minhu. Aku daripada dia dan dia daripada aku. Allahu Akbar. Selesai dah makam semua, tuan-tuan. Lepas 400 tahun. Ini sejarah. Lepas 400 tahun. Kawasan tu tepi sungai rupanya, kawasan Uhud tu. Di belah kiri tu sungai. Berlaku banjir besar. Terbongkar habis kubur-kubur ni. 400 tahun berlalu, terbongkar kubur ni. Tuan-tuan. Antara yang timbul lebih pada 400 daripada kata kubur-kubur ni, hak para syuhada ni, timbul. Lebih pada 300 timbul. Mayat-mayat para syuhada Uhud. Dan, bila pergi tengok antara jenazah timbul tu, setengah riwayat kata, antara Julaibib. Yang mana darah dia masih mengalir. Dah 400 tahun dah kubur. Darah dia masih mengalir macam dia baru meninggal 2-3 minit yang lalu. Itu yang dia angkat tu, bubuh di makam tempat baru tu. Ada hari ni. Sebelum ni di hujung. Sebelah bukit pemanah tu. Diubah mari tempat baru. Nampak apa yang terdapat Nabi? Yang saya nak sebut malam ni, Nabi kata, dia daripada aku daripada dia. Allahu Akbar. Pasal apa Nabi kata lagu tu? Sebab hanya Rasulullah yang tahu betapa hebatnya, agungnya iman dia terhadap Allah dan Rasul. Boleh kita tahu tu? Tuan-tuan? Boleh? Rupa tak ada. Hitam, miskin, apa kedana. Tapi Nabi beriktiraf dia merupakan diri Nabi dan diri Nabi lahirnya dia. Allahu Akbar. Tak boleh hak tu, tak apa. Boleh tempiah dia sudah. Sebab apa? Sebab iman dia terhadap Allah dan Rasul, cinta dia terhadap Allah dan Rasul, perjuangan dia untuk Allah dan Rasul, hanya para malaikat di langit yang tahu dalam hati dia. Siapa pun tak tahu. Tuan-tuan suluh diri kita, saya suluh diri saya, tuan-tuan suluh diri tuan-tuan. Kadang-kadang kita ni nak dalam buat amal pun kita menyebai. Betul? Tak puas hati ke orang, menyebai kita. Ada satu tok imam, 30 tahun jadi tok imam. Lepas tu berlaku clash, menyebai letak jawatan. Lepas 30 tahun tuan-tuan, 30 tahun jadi tok imam hebat, berjubah, berserban, orang ikut di belakang. 30 tahun letak jawatan clash yang tu, tak puas hati yang ni, tak puas hati yang tu. Letak jawatan lah kali pakai seluar pendek basuh kereta. Tak tutup aurat dah, 30 tahun jadi tok imam. Macam mana kita nak dapat tempiah Julaibib ini? Yang mana api neraka tak makan batang tubuh dia. Tuan-tuan, ni doa Nabi. Jadi, pertama, ingatlah doa. Minta berlindung azab kubur, minta berlindung azab alam akhirat. InsyaAllah setakat itulah malam ni, tuan-tuan sekalian.